الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kedua bagi utama hadis Nabi yang bermain murid Allah sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang empat ini adalah bagi semua kembali kuliah tafsir di IKIM.FM ini dan kita sedang bincangkan ayat yang ke-42 dan 43 dari surah Sa'ad. Dan insya-Allah ada kesempatan kita lanjutkan pada ayat yang ke-44. Surah Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Urqud bi rijlika hadha muntasalun baridun wa sharab. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab. Wa khudh bi yadika bi'fan fadrib bihi wa la tahnas. Inna wajadnahu sabira. Ni'mal abdu innahu awwab. Sadaqallahul azim. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-40, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan juga minum. Dan kami anugerahkan dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki fikiran. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguhnya dia amat taat kepada Rabb-Nya. Sudah punya ini rahmati yang dikasih Allah ya. Ayat-ayat ini tidak memberi syarat sedikit pun bahawa Nabi Ayub ditimpa dengan kematian keluarganya dan harta bendanya habis. Yang ada cuma kisah-kisah Israiliyat. Kita telah tinggal pandangan Ibn Abbas dalam kuliah yang terdahulu seperti ini disebut oleh Imam Al-Qurtubi. Kemadailah kamu pegang apa ada dalam Quran, dalam sunnah. Tak payahlah kamu ambil daripada pembohongan-pembohongan orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah melakukan banyak manipulasi kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang ada dalam Quran kisah tentang Nabi Ayub ini telah kita uraikan sebahagiannya dalam surat Al-Anbiya yang lainnya dari aspek yang berbeza. Konteks ayat-ayat ini tidak menunjukkan bahawa keluarga Nabi Ayub, cucu-cucu anak-anaknya meninggal dunia. Dan tidak disebutkan di sini bahawa kehilangan keluarganya adalah kematian mereka. Kemudian Allah menghidupkan balik semula. Tidak. Kerana ini cerita-cerita dari Bani Israel. Yang jelas bahawa Allah SWT menjaga Nabi Ayub dan keluarga itu. Dan Allah masih menganugerahkan kepadanya di sejumlah mereka. Artinya Allah beri yang kepada keluarganya bertambah ramai anak-anak tersebut. Allahu a'lam, umur mereka ni panjang. Maka Nabi Ayub dikurniakan anak lagi selepas dia sihat. Bagaimana penjelasannya? Perkara ini semua tidak penting untuk kita detailkan kerana tidak ada sumber yang rajih yang boleh dipertanggungjawabkan. Saya punya ini muliakan Allah sekalian. Kami anugerahkan kepadanya, mengumpulkan kembali keluarga, kami tambahkan mengumpulkan, datangkan kembali, kalau yang dahulu dah lari, balik-balik semua. Kami tambahkan mereka ni sebanyak mereka pula. Allah mengganti semua yang hilang dari keluarga Nabi Ayub ini sebagai rahmat di sisi kami. Banyak kita tafsir yang menguraikan bahawa ini maksudkan di sini dihidupkan selepas mereka mati. Tapi pandangan ini tidak ada dalam hadis. Dia dikutip dari pandangan ahli kitab, dari pandangan kisah-kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat ni boleh kita mahu, tak ada siapa yang menghalang. Mungkis kita, pilihan kita kepada Israiliyat ni ada tiga. Kalau dia bersanggar dengan Quran dan Sunnah, tolak. Kalau dia tidak bersanggar dengan Quran dan Sunnah, kita boleh ambil. Dan hendaklah kita tawakuf. Kalau kita tidak dapati dalam Quran dan Sunnah, itu prinsip yang ketiga. Terima, tolak, tawakuf. Tawakuf maknanya sekiranya tidak ada dalam Quran dan Sunnah dan akal pun boleh menerima, barangkali logik, boleh kita tawakuf. Tak cerita berdua pun tak ada masalah. Yang menepati Quran dan juga Sunnah, kita ambil. Itu prinsip dalam kita belajar Israiliyat. Harus kita faham. Sekiranya saudara nak mendalami perkara seumpama ini, kita dah membaca kitab yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir. Beginilah Al-Quran mengajar kami. Kitab yang mengusulkan, mengajar kita untuk tadabbur Al-Quran ni harus kita baca sebelum kita mentafsir Al-Quran. Sebelum kita baca tafsir Quran, baca supaya kita faham apa maksud nasih mansukh, apakah maksud asbab nuzul, apakah setiap ayat tu ada asbab nuzulnya, bagaimana pula kisah Israiliyat, pilihan kita terhadapnya.
Jadi sebagai bunga ni mereka sekalian, ni ulil albab, maksudnya orang yang hatinya hidup, berfikir, mengetahui bahawa Allah SWT menguji hamba-hamba ini, mengangkat mereka ke derajat yang tinggi. Seorang itu tidak akan sampai kepada derajat yang tinggi sehinggalah dia diuji Allah dan dia bersabar menghadapinya. Kita harus ingat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menceritakan tentang sedikit uraian tentang ujian, bahawa ayat seperti ini memberikan gambaran kepada kita, orang yang mengabdi diri kepada Allah harus siap menghadapi ujian. Kerana dengan ujian, seorang itu dapat tahu kedudukannya di mana. Semakin tinggi pokok, semakin banyak dan keras angin yang menerpa. Bukan? Semakin tinggi kedudukan seorang di sisi Allah, semakin berat ujian yang Allah timpakan kepadanya. Kerana itu manusia yang paling berat ujiannya para Nabi. Asyadun nasi balaan al-anbiya, sumal amsal, fal-amsal. Paling dahsyat ujiannya manusia ini adalah para Nabi. Kemudian orang yang mengikuti para Nabi ini. Kemudian orang yang selepas itu. Jadi ujian yang menimpa ni bukan tanda Allah Ta'ala benci kita. Kalau kita faham gitu. Yang tak ada ujian ni jangan menyangkakan Allah redha aku. Kamu sonok lagi. Ini istidraj namanya. Kita berada dalam kelalaian tapi Allah tak hukum kita. Itu menandakan Allah SWT nak kita ni semakin lalai. Jadi saya dengar ini mereka pasal rutin tulis dalam satu kolom solusi. Janganlah meminta ditiadakan ujian dalam kehidupan. Tapi mintalah ketebalan iman saat menghadapinya. Ini kata-kata yang menarik, saya. Karena Allah SWT sentiasa mengingatkan kita, wala nabluwannakum bi syai'in min khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan ujian. Mengingat kita hasiban nas ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah uji. Jangan kita menyangka bahawa hidup ini mudah. Lagi tinggi pokok, lagi kuat angin yang menolaknya. Lagi tinggi iman, lagi banyak cabaran yang dihadapi. Jadi inilah yang dapat kita pelajari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Saya dengar ini mereka Allah sekalian. Allah gantikan untuk Nabi Ayub ini, keluarganya kembali semula ke sisinya, dan Allah kembalikan semua harta bendanya. Ternyata ujian yang dilalui itu menyebabkan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Anbiya yang lalu kita telah bincangkan ujian ini bentuknya. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dhikra lil 'abidin. Allah sebut yang kita bincangkan dalam surah Anbiya ayat 24 dan 6. Dan surah Anbiya uraiannya berkaitan dengan pembuktian tentang kemanusiaan para nabi. Bahawa sifat itu tidak sekali-kali bercanggah dengan fungsi kenabian. Penderitaan yang dialami Nabi Ayub ini dan juga kesemua para nabi yang terkenal kerana mereka adalah manusia biasa. Dan itu ayat yang membincangkan tentang Nabi Ayub dalam surah Al-Anbiya yang lalu diakhiri dengan zikra lil abidin wa zikra lil abidin. Di sini ulul albab untuk menjelaskan kepada kita bahawa perkara seperti ini hanya dipahami oleh orang dekat dengan Allah SWT. Ulul albab ni adalah cendekiawan yang sifat antara lainnya bangun qiyamul lail. Seorang tu melaku, saya ni ulul albab, ini Nabi. Tak bangun malam, tak payah. Ulul albab ni syarat yang paling asas untuk jadi ulul albab, mesti banyak muhasabah. Dan muhasabah dimaksudkan itu tafakur pada waktu malam, bangun qiyamul lail. Nanti kita akan menguraikan surah yang berkaitan dengan ulul albab ni. Surah Ali Imran yang paling jelas memperincikan deskripsi sifat-sifat ulul albab ini. Kemudian datang ayat ke-4. Wa khudh bi yadika bi'tan fadrib bihi wa la tahnah. Inna wajadnahu sabira, ni'mal 'abdu innahu awwab. Ambillah dengan tanganmu ikat rumput. Pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dia lah sebaik-baik hamba, sungguhnya dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pukul isterinya maknanya pukul dengan sekali pukulan. Sebab dalam ketikatnya ada satu patang. Nabi Ayub telah bersumpah setelah itu untuk memukul isterinya sebanyak 100 pukulan ketika dia mendapati isterinya buat kesalahan waktu dia sakit. Isteri maklumlah orang perempuan. Kita dah bincang surat Tahrim yang lalu. Kalau orang mengamalkan poligami lagilah dahsyat ujian dalam hidup ni kan. Jadi cemburu di antara para isteri ni bukan dosa. Sebab cemburu para isteri
isteri Nabi yang SAW itu dikemukakan oleh Allah, dibawakan oleh Allah untuk jadi pengajaran kepada kita. Bagi yang melakukan poligami nak selesaikan masalah, tak mengapa. Tapi kalau tak ada masalah, jangan cari masalah. Kerana cerita perempuan ni banyak dikemukakan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Mungkin kita perlu menentu dan sudut mawdu'i, hasil tematik, hasil tema. Kisah tentang perempuan Yusuf, surah Nisa, surah Tahrim, surah Sad yang sedang kita bincang ini, surah Sabah. Baik kita faham. Maksud menyeluruh yang biasanya tafsir Al-Quran pada konsep moden ini dipanggil tafsir mawdu'i. Mawdu' seperti dikutip ayat itu daripada surah yang berbeza-beza, dibuat kesimpulan di sebalik ayat-ayat tersebut. Ini menarik. InsyaAllah ada peluang, ada umur, ada kesempatan kita akan uraikan semasa nanti selepas kita khatam Al-Quran, mentafsirkan keseluruhan ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita faham terlebih dahulu secara umum world view ke apa terhadap Al-Quran ni, kemudian barulah kita pergi kepada yang dimaksudkan sebagai tematik itu, mawdu' ini. Jadi bunga ini boleh kawan sekalian, ada banyak kisah yang dikemukakan. Antara yang disebut oleh Al-Imam bin Atiyah Al-Andalusi, bahawa isteri ini ketika dia pergi bekerja, yang balik bertemu dengan suami yang tercinta itu yang sedang sakit. Dalam perjalanan dia diganggu oleh syaitan. Kadang-kadang syaitan ni menyempai seorang doktor agaknya. Kadang-kadang dalam rupa seorang yang jujur nak bagi nasihat. Dan macam-macam dia kata kepada isteri Nabi Ayub ini. Sekali dia pernah kata kepada isteri perempuan ini, katakan kepada Ayub itu suruh dia sembah patung. Patung ni terletak di tempat sekian. Nescaya dia akan sembuh. Itu sebab sekarang bila kita berada dalam sakit, penyakit, ditimpa suatu musibah, jangan dengar mana-mana orang kata. Akan ramai yang cuba jadi tabib keliling kita. Ada orang jatuh motor lumpuh, nanti orang datang penyelamkan diri kamu di Port Dickson. Pasir di situ boleh menyebabkan kamu sembuh. Syirik kepada Allah SWT. Begitu juga orang yang sakit tulang belakang, kamu kena buat begini. Kena lepaskan kambing hitam, sembelihlah di Pulau Melaka, Pulau Besar Melaka. Haram itu, syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang memberikan Allah sekalian? Kita harus faham bahawa dalam Islam dialah kita perbuatan yang sudah berasaskan kepada Quran dan kepada Sunnah. Yang penting itu mesti kepada Quran dan kepada Sunnah. Mesti ya. Saya yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi isteri ini dalam satu riwayat Israeliat yang tidak tentu benar lagi. Isteri ini akhirnya dia pun terpedaya seperti dikemukakan itu. Lepas dia Nabi Ayub, dia kata, abang dah lama sakit 18 tahun. Cubalah abang buat benda ni, cuba. Try dulu. Try ni masalah ni tu. Try itu kalau dia tidak pelanggaran Al-Quran dan juga hadis. Tak mengapa. Tapi kalau benda itu, pelanggaran Al-Quran dan hadis, tak payahlah saya buat. Kerana hidup dunia ini, begitu panjang saya pun tak akan lebih 100 tahun. Kalau saya syirik kepada Allah SWT, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Hukuman yang dikemukakan. Berapa lama seorang itu akan berdiri? Berapa lama seorang itu akan melalui titian sirat? Saya boleh baca hari ini dalam kolom akhir zaman tulisan Ustaz Omar Muhammad Nur dalam majalah Solusi. Amat menarik kerana kemasannya bukan kepada Al-Quran dan kepada hadis. Kerana menentukan bahawa yang Syekh Walid adalah satu kesilapan yang sebenarnya. Kita harus faham bahawa titian sirat ini disebut dalam hadis-hadis yang jelas, hadis sahih, sifatnya begini licin dan tajamnya seperti pedang dan seperti rambut di belah tujuh. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada seorang dari kita pun pasti, melainkan pasti dia kena melalui tempat itu. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Mana letak ayat ini? Kalau sudah dikatakan dia sebagai simbolik. Saya dengar ini muliakan Allah sekalian. Boleh lihat perkara ini dalam huraian Ustaz Omar Muhammad Nur dalam kolom akhir zaman tentang checkpoint, tempat-tempat yang akan kita lalui sebelum menuju ke syurga ataupun ke neraka. Sering hati Allah sekalian. Akhirnya bila Nabi Ayub mendapati satu sikap isteri ini yang dianggap kesilapan, mungkin lambat datang, entertain atau sebagainya, mungkin kata-kata ini tidak dijelaskan oleh Quran. Yang penting Nabi Ayub kurang mampu hati, lalu dia telah pun bersumpah, aku akan pukul kamu satu sekali kalau aku sembuh nanti. Dan ternyata bila dia sembuh, Allah SWT menyuruh untuk menunaikan janji tersebut. Ini yang dapat kita lihat dalam sungai ini muliakan Allah sekalian. Jadi ini berarti yang dikasih Allah. Setelah Allah menyembuhkan dirinya, maka tidak patut dalam isteri cari pukul kalau kita lihat. Dan isteri ini walaupun ada persiapannya, tapi sepanjang 50 tahun tak pernah fail dia menjaga suami. Kasih sayang, dengan perbuatan baik. Malulah sekali manusia ni ada maut. Itu kita harus terima. Wahai suami-suami yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Itu adalah
kelemahan orang perempuan, 5 lah dia tak ada. Dan Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah ditemui seorang mengadu masalah isterinya suka membebel. Dan Umar menjawab, kamu tahu tak? Kamu pun membebel juga. Kerana kamu sama ada dia mati dulu, kamu akan rehat dari kejahatan mulutmu, ataupun dia mati dulu. Atau kamu mati dulu, dia tidak akan membebel lagi kepadamu. Ingatlah, biasanya membasuh pakaianmu menjadikan makanan untukmu dan menjaga anak-anakmu. Dan kali ini penting untuk kita fahami dan kurniakan datang. Sumpah di sudut mazhab Syafi'i bagaimana peletakannya dalam konteks seperti Nabi pun pernah mengelak rupa seorang yang berzina pada tubuhnya longlai, tubuhnya tidak kuat. Maka Nabi telah buat seperti yang berlaku dalam ayat ini. Kita akan mulaikan pada kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.